Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru 7 bulan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Baru sebulan Ketua Polis Negara menjadi Ketua Polis Negara yang baru. Akhirnya kerajaan mengumumkan perkara yang kita tunggu-tunggu berkaitan dengan Jolo. Ramai Perdana Menteri sebelum ini sudah berapa kali, 3 kali berganti-ganti. Belum ada satu pun yang boleh membawakan kata putus tentang kepulangan Jolo. Anwar Ibrahim baru 7 bulan jadi Perdana Menteri dengan Ketua Polis Negara yang baru sebulan jadi Ketua Polis Negara, akhirnya memberikan kata putus yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia dan juga khususnya Najib Tun Razak. Apabila Ketua Polis Negara mengumumkan tunggu masa saja nak bawa balik Jolo. Yang menjadi pertanyaan kita ialah apa yang dilakukan sebelum ini sehingga tidak ada kata putus seperti ini? Adakah kerana kehebatan Anwar Ibrahim dan juga gabungan dengan Ketua Polis Negara ini, maka dapat dibawakan Jolo balik ke Malaysia semula? Dan kalau ikut apa yang dikatakan oleh Ketua Polis Negara ini, tunggu masa saja nak bawa Jolo pulang ke Malaysia balik semula. Ini satu isyarat yang mungkin minggu depan, bulan depan atau mungkin esok Jolo boleh dibawa balik. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kata putus seperti ini yang kita tunggu-tunggu daripada Perdana Menteri, daripada Ketua Polis Negara. Ini dah bertahun-tahun jadi Perdana Menteri, tiada pun kata begini, iaitu tunggu masa saja nak bawa Jolo balik ke semula. Ketua Polis Negara yang baru, Razaruddin Hussein, berkata, pihaknya hanya menunggu masa untuk membawa ahli perniagaan dikehendaki, Low Tech Joe yang lebih dikenali sebagai Jolo pulang ke Malaysia. Pada sidang media di Bukit Aman, beliau menegaskan bahawa pihak berkuasa tidak pernah berhenti berusaha mencari Jolo. Kalau Jasmine Low pun kita boleh bawa balik, masa saja akan tentukan bila kita akan bawa pulang Jolo ke Malaysia, katanya. Low telah didakwa di Malaysia dan Amerika Syarikat atas dakwaan menjadi dalang dalam penyelewengan US $4.5 bilion daripada 1MDB. Interpol telah mengeluarkan notis merah terhadapnya pada tahun 2018. Mei lepas, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkata, Low dipercayai bersembunyi di Macau bersama individu-individu lain yang dikehendaki berhubung skandal 1MDB. Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga berkata rundingan sedang berjalan untuk membawa Jolo pulang ke Malaysia. Jolo, Low bekas sekutu Jolo, telah telah ditahan polis pada Jumaat lepas. Dia tidak dapat dikesan sejak Mei 2018 selepas melarikan diri dari negara sejurus sebelum PRU14 bersama individu penting lain yang dikaitkan dengan skandal 1MDB. Razaruddin enggan menjawab pertanyaan mengenai lokasi Low ditahan. Dengan berkata beliau bimbang tentang keselamatan wanita itu, tidak kira sama ada dia suspek maupun saksi. Tak payah tanya di mana Jolo berada. Jasmine Low ditahan di mana. Itu pengetahuan taktikal dan teknikal yang kita ada, katanya. Beliau juga berkata polis akan bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan lain dalam siasatan berhubung 1MDB khususnya SPRM. Jasmine akan semak juga dengan Suruhanjaya Security Malaysia sekiranya Jasmine Low dikehendaki, katanya. Awal hari ini, peguam-peguam Low berkata, wanita itu menyerah diri kepada polis sebelum ditahan. Mereka berkata, Low percaya dan yakin sepenuhnya terhadap sistem kehakiman Malaysia. Mereka juga berkata, Low akan bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan dalam siasatan dan membantu Putrajaya mempercepat usaha pengembalian asetnya. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini dan apa pendapat anda dengan kecekapan Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan juga Ketua Polis Negara PDRM pada akhir-akhir ini yang telah pun memberikan kata putus luar biasa seperti ini. Tunggu masa saja nak bawa Jolo pulang, kata Ketua Polis Negara.
Tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Semoga dengan keputusan dan juga pendedahan ini, Malaysia akan menjadi lebih makmur. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Hei Sanusi, jangan kurang ajar. Itu kenyataan terkini daripada Amiruddin Sari, Menteri Besar Selangor. Pengerusi PH Selangor, Amiruddin Sari, menyelar keras tindakan pemimpin kanan PAS PN Muhammad Sanusi Maknor yang didakwa terang-terangan menghina Sultan Selangor. Sambil menyatakan rasa kesal yang dalam, Amiruddin menganggap ucapan pengarah pilihan raya PAS PN itu dianggap sebagai tidak wajar lagi kurang ajar. Sanusi sampai hina Sultan Selangor. Dia hina saya tak apa lagi, kata beliau. Saya cukup rasa sedih apabila Sanusi kata Sultan Selangor. Hina pula Sultan Selangor. Kononnya Sultan Selangor tidak macam Sultan Kedah. Di sini Bukit Melawati, tempat asal Kesultanan negeri ini. Hei Sanusi, jangan kurang ajar. Orang Selangor akan ajar kamu, ajar PN pada 12 Ogos nanti, katanya dalam ceramah program Jelajah Madani peringkat Dewan Undangan Negeri DUN Bukit Melawati Selangor malam tadi. Menteri Besar sementara Selangor itu berkata demikian sebagai mengulas ucapan Sanusi dalam ceramah PN di Selayang Kelmarin yang kemudian tular di media sosial sejak semalam. Berdasarkan rakaman, Menteri Besar sementara Kedah terbabit dilihat menyentuh dan memperlekehkan perkenan Sultan Selangor terhadap pelantikan Amiruddin sebagai Menteri Besar negeri itu. Sanusi berkata, Sultan Selangor adalah lebih hebat kerana berasal dari susur galur yang sama dan tidak putus sehingga kini. Tidak sekadar itu, Sanusi juga dilihat mempersendakan keadaan fizikal Amiruddin, bukan koman-koman Sultan. Setara itu hangpa bayang dan tengok Menteri Besar, merujuknya. Sultan hebat macam tu tak akan pilih Menteri Besar cokia macam Amiruddin. Inci pun tak cukup, katanya, disusuli ketawa besar dan kemudian menarik balik perkataan Inci. Perkataan cokia difahamkan sebagai merujuk perkataan digunakan untuk merendah-rendahkan orang atau sesuatu mengikut selangga digunakan masyarakat utara. Tak tegur sekadar tepuk tangan. Sementara itu Amiruddin yang sebelum ini menjadi adun Sungai Tua berkata, perbuatan Sanusi itu menggambarkan pihak pembangkang ketiadaan hujah yang bersandarkan angka dan fakta hingga mengheret institusi diraja dalam kempen politik mereka. Sebab itu mereka ini hanya mimpi, hanya bermimpi. Mereka sedang mainkan perasaan dan keyakinan. Mereka sendiri kononnya mereka boleh rampas Selangor, katanya. Sementara itu, melalui ucapan di Twitter, Amiruddin berkata, penghinaan terhadap Sultan Selangor itu bukan kejadian pertama menyaksikan pemimpin PN termasuk PAS berkelakuan biadab terhadap Raja-Raja Melayu. Malah dakwanya, perbuatan itu seolah-olah sebati dengan PN lantaran ketiadaan hujah berfakta dalam kempen politik. Inilah DNA mereka. Kalau mereka tidak boleh lawan hujah berasaskan angka dan fakta, mereka akan hina fizikal lawan, kemudian biadab dan celupar pada Raja-Raja Melayu, katanya. Selain itu, Amiruddin turut kesal kerana tiada seorang pun pemimpin PN menegur perbuatan Sanusi sekalipun berada di atas pentas yang sama. Malah dipimpin oleh Pak Cik Min merujuk kepada pengerusi PN Selangor, Muhammad Azmin Ali, mereka bertepuk tangan menyokong kebiadaban Sanusi. Rakyat Selangor akan ingat ini. Rakyat Selangor akan hukum para penderhaka ini, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini dakwaan Sanusi hina Sultan Selangor. Ini adalah satu perkara yang paling mengejutkan kita menjelang PRN yang akan datang ini. Kerana seorang menteri besar yang bergelar ketua menteri, menteri besar di Kedah, bukan orang-orang biasa, telah diingatkan untuk jangan gunakan isu 3R. Akhirnya kerana keterlanjuran Sanusi telah pun terlanjur seakan-akan menghina Sultan Selangor.
Beberapa jam selepas itu, ini terjadi kepada Sanusi. Dakwaan hina Sultan Selangor, polis akhirnya buka kertas siasatan ke atas Sanusi. Anda sudah menonton ucapan Sanusi? Jika Anda belum menonton ucapan Sanusi itu, ikuti terus channel ini. Saya akan paparkan kepada Anda apa ucapan Sanusi yang telah didakwa menghina Sultan Selangor ini. Polis telah melancarkan siasatan terhadap Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Maknor, berhubung kenyataannya yang didakwa menghina Sultan Selangor, kata Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein. Razaruddin berkata ahli politik sepatutnya menghindari isu 3R, race, religion, royalty, agar tidak mencetuskan ketegangan terutama menjelang PRN. Berkenan Menteri Besar Kedah, kita telah buka kertas siasatan berkaitan 3R semalam, katanya dalam sidang media di Bukit Aman. Razaruddin merujuk kenyataan Sanusi dalam satu ceramah kemarin di mana dia didakwa memperlekehkan perkenan Sultan Sarahuddin Idris Shah terhadap pelantikan Amiruddin sebagai Menteri Besar Selangor. Dalam satu rakaman video yang tular di media sosial, Sanusi dilihat membandingkan Sultan Kedah dan Sultan Selangor. Bukan koman-koman atau leke. Sultan setara itu. Hang Pa Bayang dan tengok Menteri Besar merujuk dirinya. Sultan hebat macam itu tak akan pilih Menteri Besar cokia macam Amiruddin. Inci pun tak berapa cukup, katanya. Pasukan petugas khas siasat 3R. Razaruddin berkata kes Sanusi disiasat oleh pasukan petugas khas yang melibatkan kes 3R. Dalam pada itu, dia berkata polis mendapati insiden membabitkan 3R semakin meningkat menjelang PRN. Katanya, ia berbahaya terutama apabila disentuh oleh pemimpin yang berpengaruh. Jangan lagi, jadi lebih bagus kita jangan bercakap isu 3R ini, terutama hampir dengan PRN. Contohnya, kalau yang bercakap itu ketua macam saya mengapi-apikan orang, pengikut saya akan lebih semangat untuk mungkin boleh menyebabkan hal tidak selamat di mana-mana semasa PRN nanti. Itu bahaya. Perkara-perkara 3R ini bila disentuh, katanya lagi. Berkenan kes 3R, Razaruddin berkata, polis telah membuka 61 kertas siasatan sejak 27 Mac. Ia termasuk kes melibatkan individu berprofil tinggi seperti Presiden PAS Abdul Hadi Awang, pengerusi DAP Lim Guan Eng dan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Dia berkata, polis mendapati ada ucapan yang disiasat memang mengandungi unsur yang melanggar undang-undang. Sebahagian kertas siasatan telah diserahkan kepada pejabat peguam negara, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat Anda tentang isu penghinaan seperti ini? Adakah Anda juga telah menonton video tular di media sosial yang mengaitkan, yang dilihat membandingkan Sultan Kedah dan Sultan Selangor itu? Kata beliau dalam bahasa Kedah, bukan koman-koman leke, Sultan setara itu Hang Pa Bayang. Dan tengok Menteri Besar merujuk dirinya, Sultan hebat macam itu tak akan pilih Menteri Besar cokia macam Amiruddin. Inci pun tak berapa cukup, kata beliau. Perkara ini benarnya pada pendapat saya tidak perlu pun dikatakan dalam mana-mana ucapan ceramah. Pertama, ianya telah pun secara tidak langsung menghina kedaulatan dan kekuatan Sultan Selangor di dalam memilih Menteri Besar Selangor. Yang kedua, ia juga telah menghina tubuh seorang manusia. Dan pada pendapat saya, itu sesuatu kesalahan yang tidak boleh diampuni. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Untuk elak turut jadi beban dalam PRN, ada baiknya pas ketepikan saja Sanusi. Wow, ini satu dakwaan dan satu pendedahan yang luar biasa. Habislah Sanusi kalau ini benar-benar berlaku. Sanusi, oh Sanusi, apa nak jadi dengan Hang ni?
Selama ini, ramai yang menganggap Menteri Besar Kedah Sanusi Maknor sebagai pemimpin yang berani, hebat dan begitu menghiburkan ketika berceramah. Ketika berceramah, ada saja lawak jenaka dan mereka yang ditibainya pun banyak dalam bentuk lawak jenaka juga. Tetapi sesiapa yang mendengar ceramah beliau baru-baru ini yang memperlekeh Sultan Selangor dalam isu pelantikan Amiruddin Saari sebagai Menteri Besar pada tahun 2018 lalu, rata-rata kini mula mengubah fikiran mereka. Ucapan beliau yang memperlekeh Sultan Selangor itu adalah satu kebiadaban yang melampau. Apalagi tindakannya membandingkan dengan Sultan Kedah yang didakwanya lebih hebat, yang tidak mungkin melantik pemimpin cokia seperti Amiruddin sebagai Menteri Besar. Apa hak Sanusi mempertikaikan Sultan Selangor? Sedangkan kuasa melantik Menteri Besar adalah hak mutlak dan kebijaksanaan baginda selaku ketua negeri. Selain itu, dengan menyifatkan Amiruddin sebagai pemimpin tak cukup inci atau pendek, Sanusi juga secara nyata melakukan penghinaan atas sesuatu ciptaan Tuhan. Walaupun menarik balik kata-kata tak cukup inci itu, perbuatan Sanusi tetap tidak boleh diterima kerana beliau adalah pemimpin negeri dan tidak seharusnya begitu celupar menghina bentuk tubuh seseorang bila bercakap di depan khalayak yang terbuka. Sadarkah beliau kalau mahu dikira tak cukup inci, siapa lebih tinggi antara Amiruddin dengan Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan Presiden PAS sendiri? Kenapa juga Sanusi hanya menarik balik kata-kata tak cukup inci yang ditujukan kepada Amiruddin, tetapi tidak menarik balik perlekehannya terhadap Sultan Selangor? Dalam ceramah beliau itu, sekurang-kurangnya ada 3 kesalahan dilakukan oleh Sanusi. Pertama, beliau secara terang-terangan telah menyentuh isu berkaitan 3R, raja, kaum dan agama, secara tidak bertanggung jawab, biadab dan melampau. Kedua, menghina fizikal individu lain secara terbuka dan sengaja. Ketiga, menghina sesuatu ciptaan Tuhan kerana sama ada pendek, tinggi, hitam, putih atau apa juga rupa bentuk seseorang itu, ia adalah ketentuan serta rahsia tentang kebesaran Tuhan yang kita sebagai manusia adalah berdosa menghinanya. Dengan 3 kesalahan tersebut, pihak berkuasa wajar mengambil tindakan sewajarnya terhadap Sanusi. Kalau orang biasa didapati menghina sultan atau raja, mereka pasti akan didakwa di mahkamah. Dan dalam kes Sanusi ini, pihak berkuasa wajar lebih pantas lagi bertindak. Ini kerana sebagai pemimpin, perlekehannya terhadap sultan lebih membawa kesan buruk berbanding rakyat biasa melakukannya. Dan kebetulan PRN Kedah akan berlangsung pada 12 Ogos depan. Berdasarkan pelakuan Sanusi yang memalukan itu, inilah masanya untuk pengundi Kedah menghukum beliau dan parti yang diwakilinya. Kedah tidak memerlukan pemimpin seperti Sanusi yang langsung tiada adab dan budi bahasa kepada Tuhan, raja serta sesama manusia. Orang Kedah wajib berasa malu daripada terus berketuakan Sanusi memimpin negeri itu. Dalam hal ini, jika PAS dan PN mahu mengelak daripada turut terbeban dengan apa yang Sanusi lakukan, langkah paling wajar ialah dengan tidak meletakkan beliau sebagai calon Menteri Besar Kedah lagi selepas ini. PAS dan PN demi nama baik Kedah dan nama mereka sendiri sebagai parti yang menjajah nama Islam, hendaklah berani menggugurkan Sanusi dan meletakkan pemimpin lain sebagai penggantinya. Saudara-saudara sekalian, saya teringat perbuatan menghina tubuh seseorang, bentuk tubuh seseorang itu mungkin boleh dibawa ke mahkamah sebagai satu perbuatan jenayah, iaitu menghina ataupun memalukan seseorang. Dan saya masih ingat ada beberapa kes yang menang akibat daripada menghina tubuh seseorang. Adakah Sanusi akan dipenjarakan selepas ini? Kita tunggulah nanti. Sekian dulu, dan apa pendapat anda tentang isu ini? Adakah anda juga setuju dengan sabudinhusin.com untuk elak turut jadi beban dalam PRN? Ada baiknya PAS
ketepikan saja Sanusi, jangan calonkan Sanusi dan jangan jadikan dia Menteri Besar Kedah sekali lagi.